Wa ana minal muslimin. Lagi? Habis dah ke? Bukan doa tu lagi ke? Ha? Ya ke? Rugilah raya, rugi. Sebenarnya doa tu, sebenarnya ada doa lagi tak? Itu baru suku. Itu masalah dia. Itu baru orang kata kita baru baca tajuk. Faham tak? Di selama ni kita baca doa tu, kita baru baca tajuk doa. Tajuk mukadimah je. Kita belum baca isi dia. Apa isi? Lepas doa tu ni Nabi ajar doa. Nabi ajar doa. Lepas habis je wa ana minal muslimin. Panjang lagi tu. Lepas tu kita pun doa. Baru doa kita. Itu pengakuan kita. Belum doa lagi. Apa doa dia? Ni warna hijau nampak ke? Hijau cikgu tadi. Nampak Ni Nabi kata Allahumma Allahumma antal malik. Sambung lagi doa tu sebenarnya. Bukan sampai situ je. Sambung lagi doa dia. Allahumma antal malik. Antal maliku. Malik, engkaulah raja. Kemudian la ilaha illa anta. Illa anta. La ilaha illa anta. Kemudian wa anta rabbi. Wa anta rabbi. Wa ana abduka. Ni. Kemudian apa lagi baca? Zalamtu nafsi. Zalamtu nafsi. Wa taraftu. Wa taraftu bi dzambi. Bi dzambi. Sampai sini dulu. Ini tajuk yang kita nak bincang. Ayat sebelum kan? Tengok. Jadi lepas kita baca doa yang itu, ada sambung lagi. Ni belum tu belum doa lagi. Itu baru kita punya mukadimah aja. Kita baca doa iftitah kan? Apa dia doa dia? Semula doa iftitah apa? Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Kan? Hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Ini sebenarnya ada lagi doa dia. Dia kata apa kita kata lepas tu? Ya Allah, engkaulah raja. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk dipuja, diabdikan diri kecuali hanyalah Engkau. Ini kita yang cakap pula. Kemudian dan Engkau adalah penciptaku, Rabbi. Wa ana abduk, dan aku adalah hamba Engkau. Zalamtu nafsi, aku menzalimi diriku. Mula-mula sebelum baca alhamdulillah ni, kita mengaku dulu. Aku menzalimi diriku, aku telah zalim kepada diriku. Betul tak? Kita Nabi tak? Kita Nabi ke bukan Nabi? Siapa lagi layak mengaku zalim diri? Kita ke Nabi? Kita kan? Jadi kita, tapi kita jarang mengaku zalim. Nabi pernah mengaku zalim? Pernah kan Nabi Yunus? Mengaku tak zalim? Apa dia kata? Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inti kuntu minas. Aku ni zalim, dia kata. Kenapa dia kata dia zalim?
Nabi Yunus sebab apa dia kata dia zalim? Kenapa dia tinggalkan kaum dia? Dia buat apa? Ha? Kenapa lagi dia perjuangan? Sebab yalah, kenapa dia lari? Maknanya dia buat apa kat kaum dia? Menyebabkan dia lari? Kenapa dia tinggalkan kaum dia? Sikap kaum dia. Yalah, kenapa dia tinggalkan kaum dia? Sikap sebab apa? Dia buat apa menyebabkan kaum dia bersikap macam tu? Ha? Ya, dia buat tak sabar apa? Dia buat apa? Ha? Dia berdakwah. Betul tak? Dia berdakwah. Dahsyat tak maknanya dia berdakwah? Dia berdakwah hebat kan? Dia buat kerja Allah tak? Dia buat kerja lah sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Dia buat kerja yang Allah perintah, suruh sampaikan kebaikan, kebenaran. Betul tak? Kemudian setelah tu kaum dia tentang dia, tak nak ikut dia betul-betul, barulah dia pun merajuk lah kan. Dia pun pergi keluar. Akhirnya dia masuk dalam perut ikan kan. Kita pernah tak berdakwah? Tapi banyak tak mengajuk kita? Kita buat berdakwah tak sampai macam Nabi Yunus? Tak pun kan? Tapi mengajuk kan? Selalu kan? Mengajuk benda-benda kecil, benda dunia pun nak mengajuk kan? Nabi Yunus ni memang patutlah dia merajuk kan? Dan dia pun mengaku zalim. Kita dah lah tak berdakwah kan? Lepas tu mengajuk lagi. Lepas tu pernah tak mengaku diri kita zalim? Macam mana? Faham tak? Maknanya kita teruk tak? Teruk kan? Ni para Nabi nampak? Hebat kan? Itu bezanya kita banding macam langit dengan bumi. Tapi kita pernah doa macam Nabi doa. Sama tak doa kita dengan Nabi doa? Pengakuan kita zalim tak sama macam Nabi kan? Tapi doa kita sama tak macam Nabi? Ya Allah, masukkanlah aku syurga Firdaus, sama tak macam Nabi? Yang tu sama. Bab tu sama kan? Tapi bab ni tak sama kan? Teruk kita ni. Teruk tak kita? Teruk kita, tak malu kita kan? Allahu Akbar. Kerja tak buat tapi minta gaji banyak besar-besar, betul tak? Nabi kerja buat, layaklah dia nak minta gaji besar-besar. Faham tak? Nampak? Itu baru pertama tu. Nampak? Sebab tu kita kena baca doa ni. Zalamtu nafsi. Kita ni lagi teruk daripada Nabi. Nabi tak zalim, tapi tengok dia mengaku dia zalim. Sedangkan dia buat kerja Allah, dia pergi berdakwah. Kita tak buat apa-apa pun. Kan? Jadi dia zalamtu nafsi, aku menzalimi diri. Betul tak kita yang lebih zalim daripada Nabi tadi? Nabi Yunus dengan kita mana lebih zalim? Sebenarnya Nabi Yunus tadi kan, dia kata dia zalim diri dia kan, masuk dalam perut ikan kan. Sebenarnya mana lebih zalim? Kita sepatutnya wajar tak masuk dalam perut 10 ekor ikan? Kita lagi patut masuk kan? Itu tanda Allah sayang Nabi. Satu salah je dia buat, Allah terus bagi hukum dia. Itu tanda Allah sayang supaya dia punya amalan perfect. Jadi kita juga kena renung ni. Kita banyak buat salah tapi tak ada hukum apa-apa pun. Itu tanda mungkin bahaya tu istidraj juga mungkin. Nampak? Jadi tanda Allah sayang bukan Allah bagi nikmat. Firaun Allah bagi nikmat kan banyak. Jadi kita tengok juga, kita ni Allah bagi banyak nikmat, padahal banyak dosa kita buat kan? Tapi Allah tak hukum pun macam Allah hukum Nabi Yunus masuk perut ikan tu. Jadi mana itu tanda Allah sayang dia. Maknanya kita ni relok je ni. Adakah kita ni Allah nak jadi bukan macam Firaun juga, bagi istidraj je? Pernah tak kita bimbang? Padahal kita buat kerja apa-apa tapi okey je ni. Kita betul risau ni. Sebab yang macam tu siapa yang dapat itu? Qarun, Firaun. Kan yang banyak kan? Tapi kalau yang senang ada juga siapa? Seorang aja. Nabi Sulaiman. Tapi dia macam kita tak? Ada orang hujah lah. Habis tu Nabi Sulaiman tu bagi nikmat, Allah sayang juga. Okey. Tapi dia macam kita tak dapat nikmat? Kita dengan Nabi Sulaiman punya nikmat mana yang hebat? Okey, Nabi Sulaiman dengan raja-raja kat muka bumi ni dengan punya nikmat mana hebat? Nabi Sulaiman juga. Kan? Orang yang pernah paling kaya di dunia, paling senang sekarang ni, yang paling hebat kan, memerintah satu dunia, dengan Nabi Sulaiman mana hebat? Nabi Sulaiman juga. Tapi kan hebat-hebat tu Nabi Sulaiman dia dapat nikmat, dia buat apa? Dia dakwah tak? Diislamkan satu negara kan? Sabak lagi? Jadi Nabi Sulaiman ni dia ada satu kisah dia, yang mana dalam tu adalah ayat Quran, hadis. Ya, dia kata hadza min fadli rabbi. Ada satu kisah tu dia tengah leka dengan kuda dia.
banyak kuda. Orang kaya kan. Jadi terlewat sikit je waktu macam solat. Waktu untuk dia ingat kepada Allah lah, waktu yang sepatutnya. Dia buat apa lepas tu? Dia kata, ni aku dah zalim diri aku. Aku dah zalim diri aku sebab dengan perkara aku buat tadi tu akhirnya dia buat apa? Semua tu dikorbankan buat sembelih, dia sembelih. Dia buang, dia habiskan semua harta dia tu yang dia nampak tadi tu. Kerana kamu ni semua menyebabkan aku lalai untuk sekejap je masa aku dengan Tuhan. Kan? Kita tak. Kita nak buang benda sikit je, bukan kuda macam Nabi Sulaiman pun, tapi mampu tak kita nak? Kerana kamu ni handphone melalaikan aku, saya campak handphone ni. Benar? Sanggup? Sanggup? Tengok TV ni, kerana kamu ni wahai TV kan, pecahkan TV. Sanggup? Sanggup tak? Buat kat rumah je. Jangan buat. Kan? Mana iman kita dengan iman Nabi? Sama tak? Kalau lah nak samakan kan, habis Nabi Sulaiman kaya, okey, kamu kaya ke macam dia? Tak kaya macam dia pun dah lupa dah. Faham? Jadi kamu tak layak pun Allah tak bagi kaya, lagi teruk nanti. Betul tak? Jadi kalau dua-dua tu macam itulah kita kena buat perbandingan tu. Kalau kata tak ada apa-apa pun tengok. Jadi begitulah kita. Sebab tu kita lagi layak tak baca doa ni? Ya, zalam tu nafsi. Memang kita lebih jauh kan menzalimi diri kita berbanding dengan para nabi yang Allah muliakan ni kan. Wa taraftu bi zambi, dan aku mengiktiraf apa? Segala dosaku. Tapi kalau kini kita tak buat sekarang, ke akhirat nanti apa dia? Fa'tarafu bi zambihim. Ya Allah, ini lagi musibah besar. Musibah besar bimbang kita. Sebab tu kepada siapa kita, saudara kita, anak kita suruh apa, ajaklah dia kepada Quran dan sampai dia akui dia memang salah. Betul tak? Manusia tak rasa bersalah pun tak faham Quran, betul? Kan lama kan? Sepatutnya kena menimbulkan rasa tu. Kita kena timbulkan. Allah memang ni. Sebab tu Nabi pun ajar, baca ni bila ni? Ni masa buat jahat ke buat baik? Kita kena baca ni masa buat jahat ke buat baik? Masa bila? Ni baca. Nak solat kan? Solat buat baik kan? Kena baca ni. Bayangkan kalau buat jahat, lagilah kan? Sepatutnya kan? Begitulah Nabi ajar kita manusia supaya dia tahu hamba siapakah dia, begitu hina di hadapan pencipta dan begitu banyaknya silap dia kan. Tapi pencipta dia penuh apa? As-sabur. Allah yang maha sabar lah. Tak pernah pun hukum dia. Kan? Demikianlah separuh doa ni. Sikit lagi. Ada lagi sebenarnya ni panjang. Cuba hafal sampai sini dulu. Lepas ni baca sampai sini. Tambah sikit. Wa taraftu bi zanbi, dengan dosa-dosaku. Aku mengiktiraf dosa-dosaku. Baca. Nanti saya bagi dalam grup dia punya doa panjang tu. Okey, jadi nak baca bila nak baca? Solat fardu sempat nak baca kalau kat masjid? Tak sempat dah, habis dia tak sempat baca Fatihah pula kan. Habis tak sah solat kan? Tak payah bacalah. Bacalah separuh tu je. Tapi sebenarnya Nabi tak baca doa ni kerap dalam solat yang pendek ni. Nabi baca ni dalam solat Nabi sendiri, solat sunat sebenarnya. Wajah tu dia daripada awal doa dia doa apa? Baca apa sebenarnya? Yang kita baca Allahu Akbar kabira tu Nabi baca. Itu yang lain, doa lain sebenarnya, doa iftitah lain. Yang kita baca doa iftitah lain. Tapi kita combine-kan. Nabi pernah baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukurta wa asila. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Itu je. Faham? Nabi juga pernah baca wajjahtu wajhiyal ladzi, sampai doa ni. Nabi juga pernah baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Yang itu yang paling banyak Nabi baca. Kita belajar tak itu? Yang tu yang paling banyak Nabi baca. Doa iftitah ni. Pendek je. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, kan? Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bis-salji wal ma'i wal barad. Habis. Pendek je. Yang dengar rasa panjang. Ini 3 je. Ya Allah, sebenarnya Nabi ajak Nabi banyak-banyak baca. Nabi suka baca ni sebab apa? Ni semua cerita pasal dosa juga. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada dosaku macam Engkau jauhkan timur dan barat.
Yang kedua, ya Allah, bersih tak cabutkanlah aku daripada dosa sebagaimana engkau cabutkan daki daripada baju putih. Kedua, ya Allah, basuhlah aku dengan dosa macam mana engkau dengan basuhan daripada air salji embun dan juga air sejuk. Itu je. Faham? Sebab apa? Apa punca solat tak khusyuk? Punca solat tak khusyuk apa? Tak tahu makna satu. Tak tahu makna tu jadi apa? Bila biarkan jadi apa? Jadi dosa. Sebab tu Nabi mukadimah solat, ya Allah, jauhkanlah aku daripada dosa. Sebab apa? Dengan dosa lah aku punya amalan baik semua tak jadi. Faham? Tapi kita jarang kan? Kita banyak minta apa? Kita selalu minta apa? Ya Allah, panjangkanlah umur lagi. Package orang Melayu suka minta 3 je. Apa dia? Panjang umur, murah rezeki lagi. Kesihatan. Betul tak? Panjang umur, murah rezeki, tak sihat, tak best juga. 3 ni package orang Melayu suka kan? Tapi dia jarang minta. Dia banyak dosa, dia tak sedar kan? Betul? Jadi sebab itulah, bila bab-bab dunia ni, kita jangan bersederhana nak minta. Yang paling banyak kita minta maghfirah. Istighfar paling banyak. Sebab tu Nabi paling banyak istighfar. Kan? Nabi paling kurang minta rezeki daripada Allah yang material. Tak, Nabi orang paling kurang. Kita orang paling banyak. Nabi paling banyak minta istighfar kepada Allah bab iman. Nabi pernah paling banyak yang tu. Kita terbalik. Kan? Betul tak? Cuba tengok Allah ajar kita. Kalau kita ni bab dunia, kita kena macam mana? Kena gopoh-gopoh, kena tamak rebut ke, ataupun kita relax je? Dunia ni rezeki, relax ke gopoh-gopoh? Ambil masa banyak, ambil masa panjang ke tenang-tenang? Bukan surah ni, surah Al-Mulk ni nanti kita pergi ni, ayat 14. Ayat 14 kan? Ayat 15, ayat 15. Surah Al-Mulk, surah ni lah, sebelah dia. Wallazi ja'alakumul arda zalulan. Dia dah jadi bumi ni memang mudah untuk kamu buat. Kamu buat kerja kamu. Kamu memang orang bumi, memang pakar bumi. Kan? Famshu apa? Jalan ke lari? Jalan. Ada suruh lari tak? Tapi banyak tak kita dunia je kita lari? Selama ni kita lari kan? Bila dunia, bab dunia kita lari, betul? Kita bimbang betul kalau orang tenang-tenang ni kena lari. Anak-anak kita pun ngajak lari dapatkan dunia, betul tak? Kalau kata jalan je. Famshu fi manakiba, jalan kat pelusuk di mana-mana memang untuk kamu tu. Jangan bimbang. Wa qulu mir rizki, makanlah rezeki dia memang ada pun. Wa ilahi nusyur, dan kamu akan kembali ke Allah. Ingat tu. Tapi bila bab ni, dosa ni, Allah suruh kita buat apa? Lari-lari ke kena lari ke jalan-jalan biasa? Laju, pasal riu. Surah 3 133. Surah 3 1 133. Apa ayat dia? Tadi surah Al-Mulk kan? Ni rezeki dunia. 6 15. 67 15. Apa tu? Allah kata apa? Wasari'u. Maksudnya apa tu? Lari ke cepat-cepat? Cepat, segera. Segera dapatkan apa? Ini selalu tak orang segera? Sebab dia tak rasa banyak dosa, betul tak? Kan? Dia rasa relax je. Ini masalah dia tertipu kan? Betul tak? Kita rasa tak banyak dosa. Betul tak? Kita cepat rasa berpuas hati bila kita buat satu benda baik je, rasa macam sedangkan terlalu sikit. Betul tak? Bila kita sedekah kan kat masjid kan, kita buat satu, kita rasa macam banyak dah ni kan. Tapi selama ni kita duk buat shopping tu sedekah juga tu, belanja juga tu. Pernah tak terasa rasa sikit ke rasa masih tak cukup? Faham tak ni? Infak. Kita infak. Ni orang tertipu ni. Infak ni belanja, maksudnya umum. Belanja apa?
Belanja baik ke belanja buruk? Tadi ayat tadi wasa'u ila maghfiratum min rabbikum. Apa dia? Wajannah kan? Syurga kena kejar. Kena lari untuk mendapatkannya. Bukan jalan tenang-tenang. Itu dah. Okey. Infak ni, tengok ini antara syubhah yang kita kena tipu dengan syaitan ni. Apa makna infak ni? Infak maknanya apa? Spend, belanja kan? Itu makna asal. Tapi bila makna dia dah diislamisasikan, kita nampak infak maknanya benda baik ke benda jahat, benda buruk? Baik je semua kan? Mesti infak je, baik kan? Jadi kita pun buat satu pengasingan dalam agama, betul? Bila kita keluarkan duit untuk baik ni, ini infak saya. Betul tak? Jadi kita rasa, wah banyak pahala saya dah infak, betul? Bila kita pergi tengok wayang, kita sebut tak ini infak saya, bayar kat pangwayang? Itu infak lah juga. Sama lah. Maknanya dia belanja, spend. Tapi bila kita dah doktrinkan otak kita, kita rasa tak salah kan? Oh, bila infak orang nampak. Kita nampak tak yang selama ni kita duk keluar tu sama je. Yang tak rasmi lebih banyak daripada yang infak rasmi. Betul tak? Infak tak rasmi, beli tak apa-apa, beli macam-macam, buang bazir semua, kita tak rasa kan? Cuba kita sebut juga, saya beli, ini infak saya untuk bayar Astro ni supaya anak saya boleh tengok hiburan ni. Itu kena tipu tak kita? Faham? Betul tak ni? Okey, bila belanja orang kafir, Allah kata apa? Orang kafir belanjakan benda yang sia-sia, Allah kata apa dalam Quran? Apa Allah guna perkataan apa? Buka surah 8 ayat 36. Surah 8 ayat 36 ada? Ada? Apa Allah kata? Cuba baca ayat. Innal ladzina kafaru. Pakai perkataan apa? Apa tu? Infak tak? Infak kan? Orang kafir pun infak, ingat. Jadi jangan ni doktrinkan infak tu baik je. Belum tentu. Kalau kita belanja cara orang kafir, infak juga. Sebab tu lain kali kalau nak bayarkan apa-apa, nak pergi tengok muzik ke apa kan, cakap ini saya infak. Terkejut sikit, tak jadi buat. Nak bayar kan? Dosa konok je bayar tu. Tapi lepas tu dia sekali infak masjid, dia rasa dosa dia macam tak ada je dah. Habis selama ni tak rasmi nak kamu belanja tu, tersedar kan? So tu cara nak sedar dosa. Faham? Kena faham agama. Bila orang tak faham agama, dia tak faham pun ni, maksud akhirnya dia rasa macam tak ada dosa je kan? Akhirnya dia tak rasa apa. Akhirnya apa? Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqal li ashabi sayyi. Allah, takutnya kita. Faham? Baik kita mengaku sekarang kita salah. Jangan mengaku nanti. Nanti tak nak mengaku sekarang, akhirnya nanti kamu akan mengaku juga Allah ketika itu tak guna apa-apa dah. Dapat pengajaran tak ayat tu kita baca selama ni? Fasuhqan li ashabis sa'in. Maka kita muhasabah sekarang dosa. Ya Allah, selama ni aku infak ke mana sebenarnya yang paling banyak? Yang tak rasmi ni. Kan? Kita boleh bulan-bulan lagi relax je kan? Selamba je kan? Masjid ada tak kita buat rasmi bulan-bulan lebih banyak? Itu kadang-kadang tu. Tapi kita angkat yang tak rasmi tu lebih tinggi. Akhirnya cuci semua dosa kononnya. Betul tak? Betul tak cikgu? Faham? Bila kita faham makna. Yang Allah kata innal ladzina kafaru apa? Yunfikun, mereka berbelanja. Lagi? Apa ayat dia? Ya. Ada tak persamaan bila kita buat kerja tu? Apa persamaan kalau kita boleh jadi sifat ayat tu ada pada kita? Bila kita baca ayat Quran, ingat sifat. Ini ayat ni apa? Kan saya beritahu kan? Bila baca Quran, konsep dia dua je tujuan. Satu lagi. Okey, ini nazir ke bashir? Ni ayat ni cerita kat orang kafir kan?
Tapi yang baca orang Islam. Okey, ni nazir ke bashir untuk kita? Nazir untuk kita, sepatutnya kita rasa terancam dengan ayat ni. Ini saya boleh jadi. Faham tak? Terancam kita dengan ayat ni. Tapi tak rasa apa-apa. Ini orang kafir. Faham? Jadi orang-orang yang ingkar, mereka akan belanja harta mereka untuk apa? Li ni dia boleh dua. Satu ditaklil, supaya untuk memang tujuan dia, niat dia. Li satu lagi nama dia sayrurah. Sayrurah ni dia tak tahu mudarat apa kemudian, kesudahannya. Tu maksud dia. Li ni boleh dua. Apa dia? Sesungguhnya orang-orang yang ingkar itu mereka belanjakan harta benda mereka, kesudahannya apa? Perbuatan tu menghalang mereka daripada jannah Allah dan orang-orang lain. Kesudahan, natijah buruk. Ataupun supaya, ini memang jahat. Tujuannya untuk dua boleh. Kita ni kadang-kadang bukan tujuan, kita macam baik kan, sayang anak, sayang cucu kan, tapi kesudahan kita buat menjauhkan mereka tak daripada Quran. Mereka serut tengok TV je kan. Quran nak baca tak? Sama tak? Sama tak sama? Boleh jadi tak sifat ni? Ya. Faham? Ya Allah, banyak tak ayat Quran dia tak tahu? Kita peduli? Tak peduli kan? Lepas ni macam mana? Stop lah bil tu. Tapi ada Quran time betul lah. Jadi kita fikirkan masak-masak buat benda ni. Sebab apa? Ni ayat ni untuk kita. Faham? Lalu kesudahnya apa? Manusia, anak-anak yang patut tahu kalam Allah, jadi tak tahu. Dan bila sampai kita nak bagi tahu, oh dah tak nak dah. Kamu yang hidangkan makanan tadi, sekarang nak bagi dia makan vitamin pula. Tadi kamu hidang jajan, contohlah. Dah lama dah hidang jajan, dia pun dah seronok makan, bau. Sekarang mak tak bagi dia makan, nak paksa dia pula, jom makan vitamin pula. Mau dia nak, tak nak dah kegil dah masa tu. Kita pun macam tu, masa kecil-kecil biar je kan. Oh dah besar, bau lah, sibuk. Ketika tu dia nak lah ikut. Oh payah, susah. Nampak tak kesan buruk daripada infak kita? Faham tak? Ni orang bijak dia tak akan infak bukan-bukan. Boleh? Setuju tak setuju saya cakap ni? Setuju tak setuju? Siapa tak setuju? Bagi hujah kat saya. Berat atau tak berat ya? Ada soalan? Betul ke tak betul? Realiti ke fantasi ni? Ni realiti ke fantasi? Kehidupan hari ni ke fantasi je? Ya, dia realiti yang berlaku pada kita kan. Maka Allah sayang kita, Allah buat apa? Allah panjangkan umur supaya akhirnya apa Allah kata? Wasari'um. Orang itu kamu masih hidup, bersegera sekarang kamu kejar untuk dapat keampunan aku. Inilah masa kita sekarang. Kan? Kita ada masa. Alhamdulillah, itu nikmat. Nikmat paling besar adalah masa. Okey. Jelas ayat ni? Baik, apa berlaku lepas tu? Jadi kesudahannya akhirnya manusia terhalang daripada jalan yang sepatutnya. Dia pergi jalan sesat lah. Jalan Allah, jalan yang lurus, jalan betul. Tapi dia pergi melencong ke lain. Siapa yang buka jalan lain? Kita juga. Kita juga, mak bapak juga. Kan? Maka fasayunfiquna, dan bagi orang yang tak sedar ni, dia akan terus menerus melakukan usaha tersebut. Dia akan terus belanjakan sebab dia rasa okey je. Lalu summa takunu alaihim hasrah, lalu satu masa nanti akan berlakunya penyesalan kepada mereka. Betul tak? Hasrah akan berlaku tak? Okey, hasrah ni eloknya berlaku sekarang ke atau berlaku nanti? Sekarang. Jadi sekarang ni dah hasrah tak kita? Ada tak di kalangan kita ada rasa hasrah sekarang bila dah tahu ayat ni dengan apa yang kita buat dulu? Elok rasa sekarang hasrah penyesalan supaya kita betulkan. Tapi jangan hasrah bila ke akhirat tak guna dah. Itu dalam surah Yasin kan Allah kata, ya hasratan 'alal ibad. Wahai alangkah menyesal yang akan hamba-hambaku ni. Ma yatim apa dia? Min zikrim min rabbihim kan? Apa dia? Surah Yasin kan? Tidak datang kepada kamu peringatan Tuhan kamu yang banyak kali datang yang baru, melainkan semuanya kamu tolak tepi je, tapis je semua. Rugilah orang macam ni. Kan? Jadi kita pun dah dapat peringatan, jangan biar macam orang itu. Itu dia menyesal kat sana tak guna. Menyesal sekarang. Maka
Summa yughlabun, kemudian mereka akan dikalahkan. Apa dia dikalahkan? Akan mati juga, akan dihisap juga. Wallazina kafaru ila jahannama yusyarun, dan orang-orang yang ingkar ini akan dikumpulkan mereka dalam neraka Jahannam. Wal iyad billah. Jadi ayat ini adalah inzar untuk kita yang membaca ayat. Jangan berbelanja macam orang kafir belanja. Jangan. Kita prinsip kita berbeza. Kita ada cara belanja kita. Kan? Okey. Itulah cara. Sebab tu punca manusia tak sedar dosa dia. Sebab itulah tadi. Kan? Sebab punca dia jahil, dia tak ada ilmu, dan dia sibuk tadilah berbelanja kepada perkara yang sia-sia tadi tu. Akhirnya apa? Dia tutup hati dia tu. Jadi dia tak sedar, dan dia tak akan banyak pun kejar cari apa? Keampunan Allah. Tapi dia akan cari apa? Makanan dari dekat dunia ni. Itulah hidup dia. Inilah Allah gambarkan hidup orang kafir dalam surah 47 ayat 12 tu. Allah bezakan orang beriman macam ni, orang kafir macam ni. Tengok orang beriman, surah 47 ayat 12. Ayat 12. Jumpa? Yang tadi Yasin tu ayat 30. Yasin tadi ayat 30. Ya, selatan al-libat ya. Ya, Ya'tihim bi rasul ila qalbi yastahzi'un. Ya, tu dia. 36 30. Surah 36 ayat 30 tadi Yasin tadi. Ni orang yang menyesal. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'ti mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tak pernah pun tiap kali datang rasul iaitu orang yang memberi peringatan, melainkan semuanya mereka main-main je. Datangkan ayat Quran beritahu kita ni salah ni, sedar, musabar diri, akui dosa kita, tak nak mengaku, tak rasa apa-apa pun. Jadi itu orang yang menyesal di akhirat. Okey. Jadi ciri orang kafir ni, sifat-sifat dia Allah buat satu garis perbezaan antara orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman apa dia? Surah tadi 47 ayat 12. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya Allah akan masukkan orang yang beriman dan amal soleh. Ini dua lah. Orang beriman dia mesti buat amal soleh. Dia akan dapat syurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Okey, orang kafir apa pula prinsip hidup dia? Wallazina kafaru, prinsip hidup dia pertama yatamatta'un. Dia memang nak cari kesenangan. Wa yakulun, memang kerja dia akan bimbang. Pertama, kalau susah hidup melarat, itu adalah satu kebimbangan besar dalam hidup dia. Faham tak? Cuba tengok, ni boleh kita boleh jelaskan ni, bagi faham. Kita kena buat contoh orang terdahulu. Prinsip hidup orang kafir pertama apa? Kenapa? Jadi bila susah, itu satu bukan makan ni, susahlah hidup kan. Hidup rumah kecil ke apa ke, bagi dia ni satu apa? Kebimbangan. Kedua, bila makanan kurang, bagi dia satu ini satu keperluan yang penting bagi dia. Kemudian apa? Hakikatnya dia kama takulul an'am, dia makan semacam binatang, ternak makan, dan neraka lebih tepat untuk dia, lebih sesuai untuk dia. Dua, dia kalau tak boleh, jadi dia akan buat perbandingan. Kesian orang ni, dia akan tengok orang ni susah, itu tanda orang ni apa? Orang ni dalam keadaan malam. Prinsip orang kafir macam tu. Kita orang Islam pernah tak prinsip macam tu? Ada tak prinsip macam tu? Tak. Kalau tak, alhamdulillah. Kita suruh anak kita belajar untuk apa? Sama tak prinsip? Sama lah tu. Kan? Belajar tak pandai, nanti nak cari kerja macam mana, nak makan macam mana. Betul? Sama tak? Sama, perbualan sama. Cari kerja kan nak senang, makan. Betul? Orang beriman apa? Belajarlah jadi supaya kamu jadi hamba Allah yang benar-benar taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang buat amal soleh. Pernah tak? Itu kita jadi prinsip. Tengok. Sebab tu orang beriman,
Orang tu beriman terbalik. Kalau nak cari senang dan nak cari makan tadi menyebabkan dia jauh daripada iman dan amal soleh, dia sanggup tinggalkan. Itu orang beriman. Kita tak kan? Kalau nak beriman, nak amal soleh menyebabkan aku tak dapat makan dan aku tak dapat senang, aku sanggup tinggalkan iman dan amal soleh. Betul tak? Terbalik. Selama ni terbalik kan? Terbalik. Orang beriman tak. Kalaulah makan dan senang tadi menyebabkan aku jauh daripada iman dan amal soleh, aku sanggup tinggalkan makan ni. Betul tak? Tapi kita terbalik kan? Kalaulah iman dan amal soleh menyebabkan aku tak dapat kerja senang, tak dapat ni, aku sanggup tinggalkan iman, aku utamakan ni. Betul tak? Ni Allah suruh kita fikir, bagi garis panduan yang jelas dalam ayat ni. Ya Allah. Sebab itu pemuda kafir kan? Pemuda kafir kan? Dia orang senang tak? Dia kita ke dia orang awam macam kita ke dia orang luar, orang ternama? Pemuda kafir 7 orang. Dia orang ternama. Dia orang ternama. Ada anak-anak orang kaya kan, masa kat negeri itu kan. Dia bukan orang ni. Dia bukan orang-orang kita ni ada makanan kadang-kadang pun kan, duit pun macam itulah. Dia tak, dia semua ada, lebih daripada kita. Okey. Dia ni orang beriman ke orang kafir? Orang beriman. Tengok fikiran dia macam mana. Dia buat apa? Lepas tu dia pergi lari kan? Dia lari tinggalkan apa? Tinggalkan kesenangan dengan makanan, betul tak? Sengat dia pergi mana? Ya Allah, pergi gua. Ada peta ais tak kat gua? Ada TV, ada katil. Apa ada dalam gua? Apa pun tak ada. Kenapa dia sanggup pergi dalam gua? Lepas tu dia sampai dah masuk gua, dia doa apa? Selamatkan iman dia. Rabbana hablana Rabbana atina min ladunka rahmah. Dia minta tak, ya Allah, kami dah lapar, dah lama berjalan, kami nak makan, ada? Tak pun. Dia minta rahmat Allah dan dia minta rasyada, dia minta petunjuk. Sebab itulah yang sebenarnya. Yang lain tu kalaulah makanan ada banyak, senang pun banyak, tapi tak ada kasih sayang Allah dan petunjuk, tak ada makna apa-apa bagi kami. Itulah orang beriman. Faham tak? Kalaulah tak ada kasih sayang Allah, rahmat dan petunjuk, makanan dan kesenangan tak ada makna untuk orang beriman ni. Kita terbalik kan? Lagi sekarang ni kita lagi patut tak baca banyak ni ayat ni. Ni kena baca banyak kali sebab kita memang sangat zalim. Sangat zalim. Kita sangat banyak dosa. Betul tak? Ya Allah. Fikiran kita salah fikir. Kita baca Quran tapi kita tak pernah fikir macam Quran suruh fikir. Betul? Kita buat maulid Nabi tapi tak pernah fikir macam mana Nabi suruh fikir. Betul tak? Itulah silap kita, orang Islam. Faham? Penting tak tadabbur Quran? Daripada baca satu juzuk ke khatam sama ni kan? Contoh, mana penting sekarang? Banyak tak pengajaran ayat ni, fa'tarafu bi dzambihim? Banyak tak? Banyak. Subhanallah. Boleh ya? Allahu Akbar. Itulah. Itu kita kena fikir. Sebab tu kita tengok contoh dalam Quran cukup hebat, ahli-ahli iman dalam Quran kan? Okey, habis. Jadi punca semua tadi, walaupun nasihat semua tadi tak ada guna, tak pakai juga. Dapat peringatan pun tapi tak guna. Kita dah cakap macam ni tapi peringatan tu tak ada apa-apa. Apa punca? Punca kepada semua punca tadi. Punca tadi dia lalai kan, dia banyak infak kepada benda sia-sia, betul tak? Tapi punca kepada punca-punca ni tadi, apa punca lagi? Jahil terhadap apa? Betul, hampir tu betul lah. Jahil terhadap satu je prinsip yang utama sekali sebenarnya, inilah benda dia. Ni ayat yang kita nak baca sekarang. Ni ayat dia. Jadi kita cuba terjemah ayat ni. Saya pandang doa ni boleh? Nanti saya bagilah share dia. Jadi setelah Allah cerita tentang neraka kan, dan akibat-akibatnya, penyesalan orang-orang yang ada dalam dia dan pengakuan mereka semua, akhirnya Allah bagi tahu punca utama semua itu berlaku kepada mereka. Punca dia adalah ayat 12. Faham? Tengok, cuba kita terjemah. Inna, sesungguhnya alladzina apa? Orang-orang yang.
Tengok Allah kata, Allah bagi terus taukid penekanan. Sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna. Apa yakhshawna? Mereka takut. Yakhshawna maknanya mereka sentiasa takut. Takut yang macam mana? Mana marker hijau ni? Takut yang macam mana? Jadi makna yakhshaw khasya ni secara ringkas ni syiddatul khauf. Dia bukan khauf je, syiddatul khauf. Syiddatul khauf. Dia khauf ni ada tahap kan. Khauf kita takut tapi kita mara juga. Itu khauf. Faham? Contoh macam ni, ada orang kita takut nak lintas jalan kan. Bimbang ni, kereta ke apa kan. Tapi kita contohnya ataupun kita orang tu kerana apa? Kerana kerja tadi punya pasal dia sanggup buat benda yang hakikatnya sebelum ni dia takut. Faham tak? Ada orang takut fobia naik bas, tapi kerana dia dah kerja, dia terpaksa berdikari, dia sanggup juga pergi kan. Itu nama dia khauf lah. Syiddatul khauf apa? Walaupun benda tu dia rasa penting tu, dia takut sangat, dia takkan buat sampai bila-bila, dia takkan buat. Itulah orang yang takut sangat. Faham? Beza tak? Beza tak? Contohnya betul khauf ni, yang ini penting, khasyat penting. Sebab apa? Dia akan menghalang terus orang tu pada mara ke depan, takkan buat. Faham? Dia suka buat maksiat, tapi kerana takut sangat dia akhirnya, walaupun maksiat tu memang menyenangkan hati dia, memang itulah hidup dia kan, tapi kerana ada ni kan, dia mampu buat, dia takkan mampu buat lagi dah. Takkan buat punya. Sebab dia punya syiddatul khauf, takut yang gila-gila punya, terlalu takut. Jadi ni tak boleh dicapai melainkan dengan apa? Ilmu. Jadi Allah kata sesungguhnya orang-orang yang mereka sentiasa takut kepada siapa? Rabbi apa? Lebih tepat sekarang kita pakai Rabbi ni apa yang paling best? Pencipta. Sesungguhnya orang-orang yang mereka takutkan pencipta mereka, pemilik mereka, pentadbir mereka, kita pakai pencipta lah. Itu 3 benda tu. Ingat Rabb maknanya apa? 3 benda. Apa? Pencipta lagi, pemilik dulu, kemudian ataupun pengurus. 3 benda ni. Itulah Rabb. Pencipta, pemilik, pengurus. Kita ada majikan contohnya dulu kan, ataupun ada, yalah, kita takut tak kat majikan kita nak langgar undang-undang office dia? Takut tak? Takut. Dia cipta kita tak? Dia cipta kita? Dia pemilik kita? Tak, lagi dia yang uruskan ke kita ni makan minum semua kita? Tapi kenapa takut? Sebab dia bagi. Jadi kita beriman tak dengan dia? Kita beriman kan dengan dia? Kita berimanlah dengan dia. Itu tanda beriman. Kita percaya dia memberi saya gaji. Dengan kepercayaan kita kepada dia, kita setia dengan dia, betul tak? Kita taat kat dia kan? Sekarang ni cipta kita, dia bagi kita petunjuk kan? Sama tak cara kita beriman dengan dia ni? Dia bagi pahala, dia bagi syurga dan neraka. Sama tak? Masalah besar kan? Betul tak? Macam itulah tadabbur Quran. Faham? Cikgu ada soalan? Jelas tak ni saya punya analogi ni? Ya Allah, Jadi macam tu, iman itu adalah maknanya kepercayaan, atas apa yang dijanjikan. Kan Allah kata dalam Quran, wa'adallah la yukhlifullahu wa'dah. Surah apa? Janji aku, janji Allah ni, dan janji Allah lah yang paling tak akan dimungkiri. Janji majikan pun kadang-kadang gaji lambat.
Oh, tapi kita punya setia kan, tetap buat juga gaji lambat, sabar je lah. Betul? Oi, mampu sabar. Dia tak pernah cipta kita, dia bukan pemilik kita, dia bukannya pengurus kita pun. Oh, tapi kita cukup sabar. Sekarang ni dia bukan cipta kita je. Majikan tu pun dia yang cipta. Tapi pernah kita sabar? Pernah tak kita percaya betul-betul janji dia? Oh, tak pernah. Ini masalah besar tak sepatutnya? Betul tak? Siapa tak setuju? Ya Allah, banyak tak dosa kita? Banyak sangat kan? Jadi Allah kata surah 30 ayat 5-6. Sebab apa berlaku itu? Sebab manusia tak ada ilmu, jahil. Surah 30 ayat 5 hingga 6. Berbelit. Okey, Allah kata apa dalam ayat tu? Wa'adallah kan? Ada tak? Ayat 6. 67 bukan 56. 67. Ya. Wa'adallah, apa makna dia? Janji Allah. Ya. Surah Ar-Rum, surah Rum. Muka surat 405. Surah 30 ayat 6 hingga ayat tu 7 Okey. Boleh. Jadi wa'adallah, janji Allah dia kata. Apa dia kata? La yukhlifullahu wa'dah. Janji Allah memang tak akan ada khilaf punya. Janji manusia khilaf lagi, walaupun tulis atas kertas. Betul tak? Tapi kenapa seolah-olah janji Allah ni tak diperhatikan kan? Tak diambil perhatian, sedangkan dialah yang paling tidak mungkiri janji. Kan? Walaupun kita kata apa? Janji ditepati kan? Allah takkan tak menepati janji. Tapi kenapa manusia tetap juga tak sama? Kan? Merendahkan janji Allah, meninggikan janji makhluk Allah yang Allah cipta. Kenapa? Ayat 7. Apa dia? Kerana ya'lamuna zahiram minal hayati dunya. Sebab mereka sibuk belajar, ambil tahu, ambil perihal apa yang zahir, yang nampak dengan mata mereka. Gaji majikan melambui nampak, pahala tak nampak, neraka tak nampak, syurga tak nampak. Rukun iman 6 tu semua nampak tak? Semua tak nampak. Sedangkan orang beriman nombor 1 wajib, itulah dia, dengan rukun iman yang ghaib tu kan. Sebab tu dalam surah Baqarah apa dia? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Ya, nombor 1. Kita baca banyak kali ayat tu, tapi tak ada beriman kat ghaib. Yang zahir kita percaya cepat kan? Begitulah dia ukuran kita ni. Nilai kita dengan majikan kita, nilai kita dengan apa? Pencipta semua kita. Double standard tak selama ni? Kan? Jadi begitulah. Sebab apa? Mereka hanya belajar sampai pandai perkara zahir, sedangkan wahum anil akhiratihum apa? Ghafilun lalai wal iyad billah. Betul tak kita lalai? Ya Allah. Bila tak tahu Quran, lalai lah. Peringatan untuk akhirat hanya kat mana ada tempat dia? Dalam Quran satu. Tempat utama duduknya dalam Quran. Macam mana cara dia? Baca je Quran, lepas tu terus ingat akhirat ke? Tak, kena faham isi kandungan dia, baru boleh natijah dia sampai ke jiwa. Tapi tak faham, tak kata apa-apa lah. Itu dulu nombor 1 punca dia, utama dia. Kan? Jadi punca lalai utama bila jauh daripada ni, walaupun menatap hari tapi tak faham, lalai juga. Faham? Kedua apa? Ni, mata kita melihat ni semua. Apa dia? Ni tanda-tanda kebesaran Allah. Kita tengok makanan kita kan. Sebenarnya ni tengok meja ni je, cukuplah meja ni. Macam mana boleh sampai tengok Allah? Macam mana? Jadi kita fikir Quran sebut, Allah ciptakan, Allah sebut
tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok kan. Ada kayu daun-daun hijau, surah Yasin ada beritahu. Kan? Daripada itu hijau, lepas tu jadi kering kan. Boleh jadi kayu. Kita boleh buat sesuatu. Ini, akhirnya manusia hasilkan ini. Sebenarnya siapa yang cipta siapa dan siapa? Tak ada orang tukang buat kayu, Allah bagi ilmu, dia tak tahu nak buat ni. Subhanallah kan. Itu sepatutnya. Tapi tak, manusia pergi makan, dia nampak, sedapnya makanannya, chef dia hebat, habis. Sampai situ je, betul? Ya'lamuna zahiram minal hayati dunia. Sampai situ, dunia memang sampai situ je. Kalau akhirat dia akan pergi jauh. Sampailah dia akhirnya buat apa? Beramal soleh. Itu. Faham tak? Tapi kita pernah tak didik macam tu? Kat sekolah didik sampai situ tak? Belajar matematik ke, belajar bahasa Inggeris ke, ada tak? Tak ada kan? Macam tu. Belajar bukan tak payah cakap belajar subjek tu. Belajar agama je. Ada tak sampai situ juga? Subjek pendidikan Islam ada sampai? Tak sampai. Suruh hafal je kan? Rukun Islam ada 6. Betul? Kan? Hafal lah. Betul tak betul? Dah pukul 4 lah. Jadi innal ladzina yakhshawna rabbahum, ni punca pertama. Mereka tak kenal. Sebab tu khasyah ni Nabi sebut dalam surah, Allah sebut dalam surah 35 ayat 28. Macam mana dah dapat khasyah ni? Sebab tu dia perlukan ilmu. Ilmu apa? Akhirat. Ni tadi lalai kan, tak tahu. Ilmu dunia mahir dia, hebat. Tapi akhirat lalai. Surah 35 ayat 28. Surah 35 ayat 28. Ini Allah suruh kita tengok apa? Yang tadi. Lalai dengan apa? Melihat dunia ni, kita kena fikirkan. Tengok binatang, bukan fikir kat binatang tu cantik saja, tapi fikir sampai pencipta juga, Rabb, sampai mendatangkan khasyah ti rabbihim. Patutnya. Jadi kita tengok Allah kata wa minan nasi wad dawabi wal an'am, dan ada manusia, pelbagai jenis manusia, dan ada binatang-binatang ternakan yang mukhtalifun alwan. Ya Allah, macam-macam warna dia. Mana apa pelbagai bangsa, res. Allah suruh buat kita buat apa tu? Tengok saja, kaji, kagum je ke? Tak. Sampai kita akui, ya inilah, memanglah ini hebatnya pencipta. Dia boleh cipta benda yang kan, tumbuh-tumbuhan, air hujan satu je warna jernih je, tapi macam-macam rasa ada, masin ada, semua ada kan? Ya Allah, binatang pun minum air yang sama je, tapi macam-macam bentuk. Kambing pun macam-macam jenis bulu ada. Subhanallah. Sepatutnya kembali kat siapa? Bukan kembali kat perut dia. Ni aku nak makan kan, dia nampak kambing ni, makan je dia nampak. Makan je nampak. Ni boleh buat bisnes, boleh buat senang ni, boleh buat ni. Itu je dia nampak. Ni besar ni masalah. Betul tak? Orang beriman tak? Kan? Kalau itu akhirnya menghalang dia hanyut dekat dunia, dia sanggup tinggalkan sebab nak jaga iman. Faham? Jadi akhirnya Allah kata kadzalik, demikian itulah. Allah kata demikian itulah. Tengok ya, kadzalik sampai situ je. Demikian itulah. Jadi ini adalah surah apa? Suruh kita timbang. Allah kata apa? Sekarang ni innama, Allah buat pengecualian. Semua yang nampak tadi, nampak apa? Binatang, manusia, binatang ternak tu, yang pelbagai warna tu, macam-macam cara fikir dia. Tapi satu je cara fikir yang aku nak. Allah kata kat sini, innama, sebenarnya tidak lain, satu saja cara fikir yang betul. Apa dia? Yakhshallahu min ibadihil ulama. Orang yang boleh fikir sampai menyebabkan dia rasa takut betul kat pencipta dia, hanyalah siapa? Orang yang ada ilmu, ulama. Faham? Orang yang benar-benar ilmu dia sampai, baca Quran dia betul-betul hayati. Itu saja. Orang lain tengoklah sama juga, dia boleh nampak binatang sama, tapi dia tak akan capai maksud ni. Lepas tu kena belajar apa? Tak ada pun ni. Faham? Dan innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha pengampun. Allah Maha perkasa nak menyeksa orang ni, dan Allah Maha pengampun kepada mereka. Allah terima mereka ni. Kalau akhirnya pun mereka ingat kepada pencipta mereka, menjadikan mereka rasa gentar ni. Ini penting. Sebab itu sesungguhnya orang-orang yang mereka takutkan pencipta mereka ni dalam keadaan apa? Apa makna ghaib? Dari sudut yang macam mana tu?
Jadi dia ada beberapa perkara ni. Ghaib ni. Sempat lagi ke? Ke kita sambung? Sambunglah. Sambunglah kita sambung. Ghaib ni nanti pembincangan ni sampai sini pada akan datang boleh? Pukul 4 lah. Ha? Ada ya? InsyaAllah. Jadi harap bersabar. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sama-sama insyaAllah. Ketemu lagi. Dan nak Ramadan dah kan? Lagi beberapa hari. Jadi Ramadan tak ada kan? Ke macam biasa? Nanti cikgu bagi tahulah. Tapi saya kalau petang tak tahu lagi free ke tak, sebab saya ada buat program juga kan 20 hari dekat Kuala Kangsar tu. Pagi atau petang ke tengok macam ni. Cikgu bagi tahu dulu kalau nak buat kelas. Kan? Petang ke waktu, kalau ada waktu saya cuba datang juga. Ha? Zoom Zoom pakai Zoom. Ramai tak dapat ya? Oh, ada buat tadarus? Tak ada. Ha? Tak berani nak buat ya? Ikutlah berbincang, nanti beritahulah. Saya cubalah kalau ada masa yang boleh saya ruangkan. Tak tahulah program Ramadan saya macam mana lagi. Cikgu Farizan nanti bagi tahu apa-apa perbincangan. Jadi kita tutup kelas kita sampai sini dulu untuk hari ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.